Beberapa hari yang lalu saya sebut tentang Institut Pemikiran Islam Sedunia, dan salah seorang tokoh Syekh Taha Jabir Al-Alwani yang saya sebut Ustaz Al-Adib, yang pernah memimpin marhum pernah memimpin tempat IT itu beberapa tahun, meninggal dunia sekitar tahun 2016-17 saya masuk di dalam penjara. Sangat menyedihkan. Dia seperti yang saya sebut, bila saya mengajar di University Georgetown Amerika, saya duduk berjiran dan kami ada kelas mingguan dengan beliau, dan kupasannya disebut adalah manhaj Al-Quran, iaitu bagaimana kita melihat Quran itu dalam rangka mengatur sistem hidup manusia. Jadi membaca dengan tartil, kemudian dia mengupas. Bagi dia masalah umat ini banyak yang pintar membaca tapi tidak memahami dan memahami kupasannya. Tapi saya sebut juga ialah salah satu buku dia, mulanya buku kecil yang disebut Adabul Ikhtilaf fil Islam. Adab ikhtilaf dalam Islam, yang diterjemahkan oleh Abim, Adab Perbezaan Pendapat dalam Islam oleh Syekh Dr. Taha Jabir Al-Alwani. Dulu saya edar ni puluh ribu di kalangan pemuda-pemuda. Dia bagi sudut sejarah juga, tapi dia selepas itu dia kupas dengan lebih panjang. Juga oleh Al-Ma'had Al-Alami lil Fikri Al-Islami, iaitu International Institute Islamic Thought, iaitu buku dia kupas dengan lebih teliti tentang min adabil ikhtilaf, ya. Ini dia tekankan tentang adab beza pendapat, dan dia mula dengan tentulah prinsip Al-Quran, sejarah, dan kemudian tentang mazhab-mazhab pun, ya. Kalau kita tengok perbezaan antara mazhab itu, dia kalangan imam-imam sangat tolak ansur, tapi di kalangan pengikut sangat berperang kuat, ya. Kaum muda, kaum tua lah, Wahabi, tidak Wahabi, perang besar. Di kalangan alim, mereka sangat tolak ansur, sangat asalkan tidak melanggar syariat ataupun tidak melanggar hukum yang sabit, yang tetap. Tapi dalam ini diterangkan juga tentang kisah-kisah yang penting yang menyebabkan ada perbezaan pendapat. Pertama dari segi hukum, kedua dari segi tafsiran, pandangan tentang pemerintahan. Ini semua dikupas. Tetapi yang penting disebut sini ialah adab berbeza pendapat. Janganlah umpamanya sekejap aja perbezaan pendapat terus nak ya, ada disebut di sini dalam pengantar dan juga dalam kupasan Syekh Taha, berkaitan dengan Al-Anfal, ya, yang bermaksud tentang mengelakkan daripada pertengkaran. Wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan tentulah kita dituntut mentaati Allah dan Rasul. Jangan berbantah atau bertengkar, kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat, hilang kekuatan, dan wasbiru, bersabarlah, kerana sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini di antara yang kemudian alasan dia menyebabkan bahawa perbezaan pendapat ini, saya tekankan, saya lihat umpamanya budaya netizens ini, ya, kadang-kadang bila beda pendapat itu dia tidak menggunakan hujah,
dia guna apa yang disebut sebagai maki hamun, cerca. Ini tidak boleh. Jadi saya harap saudara yang terlibat dalam pandangan dan ulasan boleh tegur saya, boleh kritik saya, boleh bantah saya, boleh engkar dan tidak setuju, tetapi janganlah ikut cara orang-orang yang rendah akhlak dan akal budi, yang guna untuk maki hamun dan cerca. Baik tak setuju je orang ini alat Yahudi, tak setuju je alat DAP ataupun alat Freemason, alat Zionis. Kalau ada bukti, kebukakan. Kalau tidak, ini hanya akibat daripada apa yang disebut cemburu dan permusuhan yang tidak akan membawa berkat. Jadi saya syorkan buat permulaan, kalau ada yang nak pesan daripada Abim, walaupun saya fikir terjemahan tidak kuat sangat, tapi saya teliti juga yang terjemahan Inggeris yang itu lebih kuat. Tapi ini kerana di terbitan lama, jadi mungkin mereka boleh cetakan pertama 1989. Mungkin kalau ada edisi baru, tapi setakat ini sangat baik tentang bagaimana isu-isu dapat dileraikan dengan bijak. Ada yang dikatakan di antara yang dasar perincian yang furu'iyah, yang benar-benar kecilan itu, dia nampak penuh kebijaksanaan untuk berbeza pendapat. Tapi lainlah, saya tahu lain, sebab kita dalam kegiatan dakwah kita tengok kadang-kadang kalau sikit saja berbeza pendapat saja terus itu diserang, jadi saya tidak maulah bagi contoh itu, kerana contoh itu kan nanti timbul kontroversi baru pula. Sebab itu dulu saya pernah sebut tentang Hamka dia tulis ayahku Haji Abdul Malik Karim Amdullah ni, tulis ayahku ni kerana dia bawa pandangan baru yang disebut aliran moden. Kaum muda di Indonesia ni pada masa itu dia keras, tapi Hamka bila ikut, akhirnya dia nampak ambil pendekatan yang lebih bijak dan lebih lembut, supaya dapat berdamping, dapat menerima. Seperti saya lihat bagaimana Syekh Yusuf Al-Kharadawi itu, ini soal Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Taha pun begitu juga. Tapi bila diimamkan solat di sini, bunyi Bismillahirrahmanirrahim dia. Syekh Taha bila solat di rumah saya, dia mula Bismillahirrahmanirrahim, bunyi. Kemudian kita kebetulan malam Jumaat itu ada yang orang menentang tak boleh hanya baca Yasin, baca Quran, jadi perdebatan. Jadi saya tengok, dia tanya biasa, saya kata bulan lalu kita baca Yasin, baik kita baca Yasin. Jadi dengan cara yang sedemikian, bagi dia kerja asalkan jangan bertentangan dengan syariat, yang boleh bawa kepada kesedaran, yang bawa kepada kebaikan, itu digalakkan. Jadi mudah-mudahan dalam perbezaan kita dalam panas politik ini, dan banyak masa sekarang kebetulan, walaupun tidak berkempen, banyak masa berfikir, membaca, mengulas, dan juga dalam media sosial, kita gunakanlah satu budaya baru, budaya yang berakhlak, budaya untuk bersetuju dan menolak, tetapi dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.